Tamadun Cina, budaya masyarakat Cina peranakan Baba Nyonya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Izzati binti Rozwan, pelajar tahun 1, Ijazah Sarjana Muda Bioperubatan. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazah binti Kamaluddin, pelajar tahun 1, Ijazah Sarjana Muda Bioperubatan. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang tamadun Cina iaitu budaya masyarakat Cina peranakan Baba Nyonya di Malaysia. Pengenalan. Kebudayaan menurut Kamus Dewan ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan dan akal budi. Ini adalah Muzium Baba dan Nyonya yang terletak di Melaka. Masyarakat Baba dan Nyonya di negara ini dipercayai telah wujud sejak lebih 600 tahun dahulu, iaitu ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka menerusi aktiviti perdagangan dan sosial budaya oleh Laksamana Cheng Ho. Aktiviti berkenaan juga membuka laluan pada kira-kira 200 kapal yang membawa lebih 25,000 lelaki bujang dari negara China untuk berhijrah ke Tanah Melayu dan separuh daripada mereka terus menetap di Tanah Melayu serta berkahwin dengan wanita tempatan. Masyarakat Baba dan Nyonya ini juga dikenali sebagai Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka berasal daripada warisan tradisi Cina dan mempunyai unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Budaya masyarakat Baba Nyonya di Malaysia. Makanan tradisi Baba dan Nyonya. Masakan tradisional Baba dan Nyonya sangat terkenal di Malaysia, khususnya di Melaka kerana keunikan masakan mereka yang mempunyai gabungan citarasa budaya Melayu dan Cina. Kerana masyarakat ini hidup di penempatan yang ramai masyarakat Melayu. Hal ini dapat dibuktikan apabila kesan dari pengaruh Melayu, lahirnya masyarakat Nyonya yang gemar menggunakan rempah masakan Melayu. Sebagai contohnya, ayam kapitan iaitu sejenis ayam kari kering, inci kabin sejenis ayam goreng cara Nyonya dan pindar banding sejenis kuih ikan yang dihidangkan ketika meraihkan Tahun Baru Cina di Singapura. Selain itu, masyarakat Baba Nyonya juga amat terkenal dengan pelbagai masakan asam pedas dan kuih tradisional yang begitu sedap yang dipengaruhi dengan cara masakan kaum Melayu seperti ondeh-ondeh, kuih apam balik, cendol dan tapai pulut. Penggunaan cili yang banyak dalam masakan merupakan satu identiti yang membezakan antara masyarakat Baba dan Cina. Seterusnya, cara pemakaian masyarakat Baba dan Nyonya di Malaysia. Cara pemakaian masyarakat Baba Nyonya terpengaruh dengan budaya pemakaian orang Melayu di mana Baba Melayu memakai kebaya dan kain sarung. Pakaian ini merupakan pakaian tradisional nenek moyang yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebaya Baba Nyonya ini diperbuat daripada kain atau benang yang menggunakan seni sulaman tangan yang halus dan terperinci. Ia merupakan satu simbol identiti bagi masyarakat Baba. Hal ini berbeza dengan masyarakat Cina yang tidak memakai kebaya. Kebaya Nyonya memerlukan 3 pasang kerongsang untuk dijadikan butang. Berbeza dengan kebaya masyarakat Melayu yang tidak mempunyai butang. Baju buatan tangan ini memerlukan kepakaran bagi menyulam corak seakan-akan renda halus. Bagi golongan wanita yang lebih berusia, mereka akan memakai baju labuh atau kain sarung, manakala golongan yang lebih muda lebih gemar memakai kebaya Nyonya yang disulam cantik. Selain daripada itu, wanita Nyonya juga akan memakai pelbagai aksesori seperti kasut manik, kerongsang, sapu tangan sulam dan cucuk sanggul. Ini berbeza dengan cara pemakaian kaum Baba apabila pemakaian mereka lebih dipengaruhi cara pemakaian kaum Barat. Hal ini dikatakan kerana golongan lelaki muda Baba biasanya memakai baju
dan kut serta berkasut kulit. Manakala golongan yang lebih berusia, baba pula berpakaian lebih ringkas pada hari biasa namun masih memakai songfor, kut atau baju pagoda dengan berseluar dan berkasut sulam serta topi. Selain itu, baju Lok Chuan atau Mandarin jacket adalah pakaian Cina tradisional yang dipakai oleh golongan baba. Ia terdiri daripada jaket sutera lengan panjang, biasanya dipakai dengan sepasang celana panjang yang sesuai. Di samping itu, perhiasan yang sering digunakan oleh kaum nyonya ialah kasut manik. Kasut manik ialah alas kaki buatan tangan yang memerlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi untuk menghasilkannya dari jalinan manik kaya yang bersegi halus yang dijahit pada kain terpal. Rekaan kasut manik tradisional sering melihatkan motif bunga Eropah dan warna yang dipengaruhi oleh tembikar peranakan dan sarung batik. Seterusnya, bahasa. Bahasa masyarakat baba dan nyonya ialah satu bahasa campuran antara bahasa Cina, Hokkien dan bahasa Melayu. Mereka adalah berasal dari suku kaum Cina tetapi tidak bertutur dalam bahasa Cina dan telah menyerap banyak perkataan Cina. Contohnya perkataan lai yang membawa maksud datang dan lain-lain. Bahasa masyarakat baba nyonya juga dikenali sebagai bahasa Krul. Kebanyakan bentuk ayat bahasa baba nyonya adalah berbeza daripada bahasa basahan orang Melayu. Mereka menggunakan kata ganti ini dan itu mendahului kata nama, iaitu berbeza dengan bahasa Melayu. Orang-orang baba juga tidak tahu tentang perkataan-perkataan yang berhubungan dengan agama Islam di Malaysia. Seterusnya, perkahwinan masyarakat baba dan nyonya. Adat perkahwinan baba dan nyonya merupakan adat perkahwinan yang paling unik di Malaysia kerana terdapat unsur-unsur kebudayaan Cina dan Melayu yang mempengaruhi adat perkahwinan ini. Contohnya ialah mereka mempunyai adat merisik dan meminang sama seperti orang Melayu. Wakil pihak lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk merisik dan meminang yang diketuai oleh muenang. Semasa proses peminangan, kedua-dua belah pihak akan berbincang mengenai identiti kedua-dua pengantin tersebut dengan pertolongan seorang tukang tilik. Butiran penting seperti tarikh lahir, masa lahir dan tahun mengikut kalender Cina bagi kedua-dua pengantin diambil kira untuk mengetahui pasangan itu sesuai atau tidak. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini tidak lagi diamalkan pada masa kini. Asalkan bakal menantu adalah pilihan anak mereka, maka perkahwinan tersebut akan terus dipersetujui. Jika peminangan diterima, pihak perempuan akan memberi tempoh sebulan untuk menguji sama ada perkahwinan ini kekal atau tidak. Sepanjang tempoh ini, pinggan mangkuk, periuk belanga serta perkakas kaca tidak boleh pecah atau jatuh. Jika berlaku, maka ditakrifkan perkahwinan tersebut tidak akan berkekalan. Seterusnya ialah majlis naik belanja atau hari tukar cincin. Pihak lelaki akan menghantar 2 pasang lilin berserta buah-buahan. Muang Ney akan ditugaskan untuk menghantar barang-barang ini ke rumah pihak perempuan. Pihak perempuan akan mengambil separuh sahaja daripada buah-buahan dan sepasang lilin. Pihak perempuan pula akan memberi 2 botol air sirap dan gula-gula kepada pihak lelaki. Bagi wang hantaran pula, separuh akan diserahkan semasa majlis naik belanja, manakala separuh lagi pada hari perkahwinan. Sebelum perkahwinan, jemputan secara peribadi akan dimulakan dengan melawat dari satu rumah ke satu rumah yang lain untuk menghantar kad jemputan yang bersampul merah dan dihantar oleh Pak Cindek. Kemudian, ketua upacara perkahwinan akan memberi kuih ing yang terletak elok di dalam bakul nyonya yang dikenali sebagai bakul siah, iaitu ia ialah simbol yang baik untuk perkahwinan. Persiapan bilik pengantin juga perlu seperti masyarakat Melayu di mana ia akan diletakkan lansir, cadar baru dan bilik.
tersebut akan diharumkan dengan stenggi, iaitu wangian dari kulit pokok, gula tebu dan gula, di samping menyediakan potpourri atau lebih dikenali sebagai bunga rampai di kalangan orang Melayu. Seterusnya ialah Hari Kuitiah, iaitu hari pembukaan untuk perayaan yang dikenali sebagai Hari Kupas Bawang di kalangan masyarakat Melayu, di mana saudara mara dan kawan-kawan akan datang menyiapkan pelbagai persiapan. Ini disusuli dengan Hari Menyambal. Sambal ini akan dimakan bersama nasi lemak pada hari ke-12 upacara perkahwinan. 2 hari sebelum perkahwinan ialah Hari Tumbuk Tepung dan Sangjit, diuruskan dahulu. Tepung ini akan digunakan untuk membuat kuih tat, kuih genggang, pisang goreng dari pisang raja, apam berkuah dan onde-onde. Upacara perkahwinan baba nyonya akan berlangsung selama 12 hari bagi orang kaya, manakala bagi golongan biasa ialah pada hari pertama dan hari ke-12 sahaja. Pada hari perkahwinan, pengantin akan memakai pakaian tradisional baba dan nyonya, dan pihak pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan untuk menghadiri jamuan dan bersembahyang. Kemudian, pengantin akan dianggap sah sebagai suami isteri oleh ibu bapa perempuan. Kemudian, pengantin akan ke rumah pengantin lelaki untuk mengadakan upacara sembahyang sangkai. Seterusnya, seni bina. Reka bentuk dan seni bina masyarakat baba dan nyonya boleh dilihat dari Muzium Warisan Baba Nyonya yang terletak di Jalan Tun Tan Chek Lok, yang lebih dikenali sebagai Millionaire Raw Baba Nyonya Heritage Museum. Gaya seni bina rumah-rumah masyarakat baba nyonya ini dipengaruhi oleh masyarakat Timur Barat. Pengaruh Barat dapat dilihat dari segi seni bina dalam beberapa perabot antik dengan pengaruh Itali, pengaruh British dan Belanda. Kebanyakan rumah kediaman mempunyai bahagian atas kanopi yang singkat dengan jubing Cina di atas serambi anjung yang bingkai tingkap. Kaca tingkap jerejit besi dan cucur atap mempunyai ciri Timur Barat. Dihiasi dengan pelbagai reka bentuk dan dicat dengan corak flora. Rumah kedai masyarakat ini pula menggabungkan tingkap Perancis dengan bidai kayu bersaiz besar, ambang melengkung atau segitiga empat di atas bukaan tingkap, susunan klasik plaster dan lepekan plaster. Konkrit bertulang kemudian digunakan untuk membuat unjuran bumbung yang lebih luas dan berakit yang dijulur lebih rumit dan terkeluar dari plaster. Ada sesetengah masyarakat baba dan nyonya suka tinggal di rumah kedai tanpa mempunyai niat untuk menjalankan perniagaan. Bangunan ini akan mempunyai pintu masuk besar dengan kayu yang diselak pada pintu dan dilengkapi dengan tingkap. Kaki lima atau laluan jalan kaki dengan beranda merupakan salah satu ciri unik rumah ini. Kaki lima tertutup biasanya memaparkan bukaan lengkung yang menyambungkan rumah dengan bahagian hadapan dengan jalan. Ciri yang menonjol ini telah menjadikan ciri rumah baba nyonya yang mudah dikenali. Kesimpulannya, secara keseluruhan, masyarakat baba nyonya mempunyai kebudayaan yang unik. Hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Melayu seperti masakan, pakaian, tutur kata dan sebagainya telah diamalkan dalam cara hidup mereka inilah, maka kebudayaan masyarakat baba dilihat begitu unik dan menarik serta juga telah mewarnai serta menyerikan lagi variasi kebudayaan di Malaysia. Ini membuktikan bahawa kebudayaan yang berbilang dalam sebuah negara ini dapat mengharmonikan serta mengeratkan perpaduan rakyat itu sendiri di samping memahami budaya masyarakat baba dan nyonya ini.